Assalamualaikum, selamat tengah hari. Alhamdulillah ada lagi rezeki yang boleh kita kongsikan. Okey, hari ini projek baik pulih gearbox Wira 1.5 jenis manual. Jenis manual ni dia punya housing. Ini dia punya isi. Okey, hari ini saya mau kongsikan perbezaan dalaman komponen dalaman gearbox 1.3 dengan 1.5. Lepas tu saya mau kongsikan lagi jenis-jenis kerosakan, punca kerosakan. Okey, mula-mula ni perbezaan pada housing 1.3 1.5 ni. Kadang-kadang dia punya perbezaan. Ni jenis pakai kabel, tapi 1.5 pun dia ada guna kabel. Ada jenis yang menggunakan pump. Tapi untuk yang perbezaan yang lebih ketara antara Iswara dan Wira ni, dia punya bracket mounting. Untuk Wira dia ada 3 bracket di bahagian gearbox untuk mounting. Satu mounting depan, mounting belakang. Lepas tu mounting gearbox sebelah kanan ni. Untuk Iswara biasanya dia 2 lubang. Kalau 3 lubang ni biasanya untuk Wira. Okey, itu perbezaan lah selain perbezaan kabel dengan pump clutch. Tu. Okey, sekarang kita tengok perbezaan bahagian dalam. Bahagian dalam ni, bahagian gigi gear ni dia tidak banyak berbeza. Boleh dikatakan tiada perbezaan. Jumlah gigi dia sama. Ini 1.3, ini 1.5. Sorry. Ini 1.5, ini 1.3. Okey. Okey. Cumanya perbezaan yang ketara bahagian round gear. Ini saya panggil round gear lah. Round gear ni dengan pengantar gear ni. Untuk 1.3 jumlah gigi pengantar ni dia 18. Ni saya sudah kira dia 18. Untuk round gear ni dia 66. Ni yang pusing tu drive shaft. Jadi besar jumpa kecil. Untuk 1.5 pengantar gear ni dia 17 gigi. Untuk round gear ni dia 67. Maksudnya kecil jumpa besar. Jadi mungkin ini lebih power lah. Cc pun 1.5 kan. Sebab kecil jumpa besar ni. Konsepnya sama dengan motor size sprocket tu. Ini sprocket depan, ini sprocket belakang. Kurang lebih begitulah. Jadi kecil bawa besar. Untuk 1.3 besar jumpa kecil. Tapi untuk gigi ni yang mengantar daya daripada gigi gearbox ni, dia punya saiz sama. Ini sama banyak dengan yang ini, sama banyak. Tu perbezaan yang ketara lah. Maksudnya saiz gigi sprocket ni ataupun round gear ni mempengaruhi lah kekuatan kereta tu. Masa mendaki ataupun masa long kan jalan rata tu dia ada perbezaan lah. Pasti terasa. Okey, satu lagi perbezaan yang paling ketara bahagian pengantar gigi reverse. Untuk 1.3 ni ataupun Iswara dia rata. Untuk 1.5 ni dia melengkung. Dia berbeza tu. Ini pengantar gigi reverse ni. Dia berbeza. Okey. Last sekali dia punya perbezaan bahagian hub sleeve. Ni hub sleeve ataupun tempat plastik gear ni, pembagi gear. Untuk 1.5 ni dia besar. Untuk 1.3 ni dia kecil. Untuk gear 3 dan 4 dia kecil ni. Ini 3 dan 4. Sama juga ini 3 dan 4 dia besar. Jadi kalau ini besar, dia punya lastik pun ni berbeza lah. Ini lastik gear 3 dan 4 untuk 1.3 ni dia kecil. Untuk 1.5 ni dia tidak muat. Dia besar. Jadi dia punya lastik ini untuk 1.5. Dia besar. Lepas tu perbezaan lubang lah. Ni dia ada 2 lubang, ni dia ada 1 lubang.
yang masuk di shaft tuh. Tapi kalau bagian shaft ada 3 batang shaft nih, untuk bagi gear tuh dia sama, tiada perbezaan. Dia beza di sini saja. Oke, itu perbezaan. Sekarang saya mau kongsikan susunan gear. Biar tahu jangan keliru. Oke, susunan gear. Susunan gear. Ini sub yang masuk ke landing clutch. Ujung nih yang masuk ke landing clutch. Oke. Oke, untuk gear 1. Untuk gear 1 yang paling besar nih. Nih, belakang nih gear 1. Ini gear 1. Oke, itu gear 1. Oke, tengah-tengah dia free, dia naik sini gear 2. Oke, free. Untuk gear 3 dia di sini, dia turun ke bawah gear 3. Itu gear 3. Oke, tengah-tengah free, dia naik ke atas gear 4. Tengah-tengah free. Sebab susunan gear kan, handle gear tuh 1 free, tarik ke belakang 2. 1 free, tarik ke belakang 2. Oke, tengah-tengah tolak ke depan 3. Nih tolak ke depan 3, tarik ke belakang free, tarik lagi sekali 4. Oke, tolak ke depan 5. Ini 5. Di belakang sekali ini 5. Ini 5 free 5. Oke, belakang sekali ini gigi gear 5. Oke, untuk reverse nih, ini gear reverse, dia tumpang dengan slip gear 1 dan 2. Dia di sini. Reverse nih dia di sini. Oke, untuk gear reverse dia simple, dia tiada menggunakan synchronize. Dia ditolak oleh ini saja. Dia di dalam nih, dia tolak nih. Gear 4 free, gear 4 free. Nih. Jadi gear reverse dia tidak menggunakan synchronize. Oke, itu susunan gigi gear. Susunan gigi gear 1, 2, 3, 4, 5 reverse. Oke, jangan keliru ya. Oke. Sekarang kita cerita jenis kerosakan. Oke, untuk 1.5 yang ini nih, Wira nih, dia ada 3 kerosakan. Jadi itulah terpaksa cari sebiji gearbox second hand. Pertama, dia punya masalah masa jalan, dia ada bunyi berdengung, seolah-olah bunyi bearing tayar lah, macam begitulah. Dia berdengung tuh. Untuk Wira selalu lah, Wira kancil selalu tuh dengar bunyi begitu, macam kita naik kapal terbang. Tuh satu, bunyi berdengung. Kedua lagi dia cakap gear 1 nih susah masuk, ada masanya susah masuk, mau try 2 kali baru dia boleh masuk. Last kali dia cakap gear 5 masuk, senang masuk, tapi terlepas, tendang balik. Gear 5 tuh pandai lepas. Tuh. Oke, sekarang kita cerita dulu masalah bunyi. Oke, masalah bunyi berdengung nih, selain daripada bunyi bearing tayar, bunyi bearing clutch pun dia ada menghasilkan bunyi, tapi bunyi itu tidak berdengung. Untuk bearing clutch tuh dia bunyi masa kita parking, hidupkan enjin, ada bunyi yang tidak selesa. Tapi kalau kita pijak clutch, bunyi itu hilang. Itu bunyi bearing clutch. Oke, lepas tu ada lagi satu jenis bunyi, dia bunyi bearing gear di dalam nih. Bunyi itu sentiasa ada lah. Lepas tu kalau bearing gear nih yang bermasalah, gear tu susah masuk. Tapi itu yang tak parah lah. Gitu. Oke, last kali yang biasa terjadi bunyi pada round gear. Bunyi berdengung tuh pada round gear. Oke, kita kasih dekat dulu round gear nih. Ini round gear. Oke, ini round gear.
yang dia Wira sekarang nih dia punya bunyi tuh di bagian sini. Oke, kalau kita tengok nih, ini round gear dalam nih dia ada gigi pinion lah orang panggil. Gigi nih makan, gigi dalam nih dia makan tuh. Kalau nampak dalam nih kan, dalam nih dia makan. Jadi kalau dia makan begini, maksudnya pinion nih dia ada free play tuh dia ada free play, banyak nih free playnya. Ini boleh menghasilkan bunyi nih, bunyi yang tidak selesa ya, kalau dapat nampak nih. Tuh banyak. Nih saya tahan gigi bawah nih, patutnya dia ikut pusing gini, tapi saya tahan. Tuh nih ada sebahagian tempat dia banyak free sebab gigi nih makan. Oke, tengok contoh round gear yang bagus. Contoh round gear yang bagus, dalam tuh dia masih licin. Free play pun tiada tuh. Oke, punca boleh jadi begini. Minyak lah, minyak terlalu lama tidak ditukar, dia boleh makan bagian dalam nih. Oke. Selain daripada gigi dalam nih, pinion nih kalau dia makan, selain daripada gigi nih, biasanya terjadi bearing round gear nih bunyi. Bearing round gear bunyi, punca bearing round gear bunyi nih, satu memang sebab minyak, kedua lagi sebab mounting yang pecah kan, jadi engine tuh terlampau buat vibrate di sini sangat kuat. Oke, last kali drive shaft tuh CB joint tuh dia pandai free play ataupun drive shaft tuh bengkok. Kalau dia bengkok, sini kan nih masuk drive shaft, jadi kalau dia punya CB joint tuh banyak free, dia boleh kasih goyang nih round gear, bearing nih cepat goyang, lepas tu dia rosak, boleh menghasilkan bunyi. Tapi yang ini bearing tiada masalah, dia masalah di sini tuh, dia free. Oke, selesai bagian bunyi. Sekarang kita cerita masalah gear susah masuk dengan gear pandai lepas. Oke. Gear susah masuk, kita cerita dulu gear susah masuk. Sub owner nih cakap gear 5 susah masuk, pandai lepas, maaf. Dia cakap gear 5 nih pandai lepas. Oke. Gear 5 pandai lepas. Jadi saya ambil contoh, ini gigi gear 5. Saya ambil contoh gigi gear reverse lah supaya gear 4 supaya senang paham. Oke, ini gear 5. Ini gear 4. Ini half slip untuk gear 3 dan 4 lah nih. Oke, ini gear 5. Oke. Kenapa gear boleh lepas? Oke. Ini half slip satu set ataupun rumah tikus-tikus nih. Tikus-tikus nih dia di sini. Dia di sini. Oke, kenapa gigi boleh lepas? Gigi gear boleh lepas, dia ada dua sebab utama. Satu, gigi makan dengan half slip nih makan. Kedua lagi, tikus-tikus nih makan. Oke, kita tengok dulu ya. Ini gigi gear 5. So dia cakap gear 5 pandai lepas. Oke, perhatikan nih. Gigi nih
ujung gigi nih dia punya bentuk asal dia kembang, dia membesar ke depan nih, dia membesar keluar. Nah, dia punya bentuk tuh kurang lebih begini. Ujung nih gigi nih, ujung gigi nih dia punya bentuk sepatutnya begini. Sepatutnya kurang lebih beginilah. Begitu dia tuh. Begini. Sepatutnya bentuknya begini. Ujung gigi nih. Gini. Ujung gigi nih sepatutnya begini. Tapi gigi gear 5 nih kalau kita perhatikan ujungnya ini masih kembang, tapi di sini dia sudah rata. Oke. Ujung ini masih kembang sebelah sini, tapi sebelah sini dia sudah rata. Maksudnya supaya senang, bagian sini dia masih kembang, tapi bagian sini nih dia sudah rata. Dia sudah rata nih. Ini sudah tiada nih. Dia sudah rata gini. Dia punya bentuk begini sudah nih. Dia gitu. Kurang lebih begitulah. Dia sudah rata bagian sini. Oke. Nih, dia sudah rata. Oke, patutnya dia kembang. Oke, itu bagian gigi. Bagian slip nih, hub slip nih pun dia makan. Oke, perhatikan nih. Ujung nih. Sini dia kembang. Sepatutnya sebelah sini pun dia sama juga, dia kembang keluar. Tapi dia sudah rata. Dia sudah dimakan. Dia sudah makan nih. Oke. Masa kita masukkan gear, oke. Dia tengah-tengah begini, masa free dia tengah-tengah. Saat di sini dia synchronize kulingan. Sini hub slip. Oke, masa free gear dia begini. Jadi bila kita masukkan gear, hub slip nih nanti dia tangkap nih gear, dia tangkap. Maksudnya dia tangkap tidak banyak. Dia tangkap ukuran ini sih ya nih, ukuran ujung gigi sih ya nih. Dia tangkap sini. Oke. Jadi bila ujung gigi ini dia sudah tidak kembang, dia sudah sengit, sepatutnya dia kembang keluar macam yang sebelah tuh, sebelah begini, sepatutnya ini begini. Bila dia rata, lepas itu di bagian sini pun dia sudah rata, dia sudah makan. Sudah makan tuh. Dia sudah tidak kembang. Bila kita masukkan gear, itu yang menyebabkan dia pandai lepas. Masuk gear, dia pandai lepas sebab dia sudah tidak menggigit. Patutnya dia begitu, dia menggigit. Tapi dia sudah makan, dia senang lepas. Tengok nih contoh yang masih bagus. Ini gear 4 punya lah, tapi masih bagus. Tengok nih ya. Ini perbandingannya. Tengok dia punya ujung. Oke, ini dia punya ujung. Dia punya ujung nih. Tuh, dia punya ujung kembang. Sepatutnya dia lagi kemas dia punya bentuk nih, tapi ini kan second hand, benda yang sudah diguna tapi masih cantik. Tengok nih, dia kembang. Tuh, dia membesar ke luar nih. Tengok sebelah ni. Ni tengok sebelah. Dia ada makan sikit lah, tapi masih kembang dia. Dia membesar ke depan ni. Okey, tu. Dia membesar keluar. Okey. Kedua-dua sudut ni dia masih cantik nih. Dia kembang. Berbanding dengan yang ini, yang gear 5 ni, berbanding yang ini, tuh. Dia sudah sengit. Tuh, dia mengecik ke dalam. Patutnya benda ni dia kembang keluar. Ni, dia makan juga nih ke dalam sudah. Contoh di sini yang masih bagus ya, kalau masih ada. Oh, tiada. Semua sudah makan. Sebelah sini lah. Nih. Tuh, sepatutnya dia kembang, tapi ini pun sudah makan. Dia kembang. Sepatutnya dia kembang begini. Jadi bila dia tidak kembang, dia akan lepas. Okey. Ini gigi sama juga.
Dia kembang di sini tapi dia sudah makan di sini. Oke, kita perhatikan gigi yang masih bagus nih. Tengok dia punya sudutnya. Oke, tengok dia punya sudutnya sama. Oke, tengok nih. Nih, ini yang masih bagus. Dia kembang keluar. Nih. Tuh, kedudukan yang sama. Ini sudah makan, ini masih cantik, masih kembang. Jadi itu yang menyebabkan gigi nih senang terlepas. Oke, itu satu. Gigi dengan hub slip. Oke, last sekali lagi, punca dia boleh terlepas nih. Tikus-tikus nih. Ini pun komponen yang paling penting. Tikus-tikus nih. Oke. Tikus-tikus nih dia duduk di sini. Oke, dalam hub nih kan, dia duduk di sini. Dia tidak duduk semua tempat, dia ada tempat yang tertentu, dia di sini. Sebab dia punya pasangan nih pun dia hanya ada 3 tempat. Tikus-tikus nih, dia ada 3 tempat. Oke. Jadi tikus-tikus nih dia duduk dalam sini. Kalau kita pindahkan gear dia begini. Kalau kita free gear dia di tengah-tengah, begitu. Tuh, dia tangkap. Jadi bila tikus-tikus nih makan, kalau tikus-tikus nih makan, dia punya sudut nih kan sudah licin, tidak tinggi. Lepas tu bagian sini pun, bagian slip nih, bagian hub nih pun makan. Itu juga punca gear boleh lepas. Contoh ini yang makan ini, kita kasih tengok contoh yang makan. Kalau hub slip makan. Hub slip makan tempat dia punya tikus-tikus nih. Ini yang makan nih. Dia punya sudut nih sudah licin. Nih makan nih. Kalau begini memang gear boleh lepas. Ini pun masalah juga, akan masalah gigi gear 4 nih. Untuk yang Wira nih, yang ini nih 1.5 nih akan bermasalah juga bagian hub nih. Tuh. Dia sudah sengit, ini kembang, ini sudah rata. Oke, jadi itu menunjukkan masalah gear boleh lepas puncanya daripada gigi, hub slip dengan tikus-tikus. Oke, sekarang masalah yang terakhir untuk Wira nih, dia cakap gear 1 susah mau masuk. Ini yang saya mau sampaikan. Kadang-kadang kita salah paham masalah gear susah masuk dengan gear pandai lepas. Ada sesetengah orang cakap gear pandai lepas dia masalah kuningan. Itu pendapat yang salah, sebab gear pandai lepas dia masalah daripada gigi, hub slip dengan tikus-tikus tuh yang saya terangkan tadi. Tapi kalau gear susah masuk, itu baru masalah pada kuningan. Sebab kuningan nih nama pun synchronize, penyelaras. Dia menyelaraskan gear sebelum dia masuk. Oke. Contoh nih untuk gigi gear 5 nih kan. Ini. Dia senang lepas. Masalahnya lepas tapi dia tidak susah masuk. Dia tiada masalah susah masuk nih. Gear 5 nih senang masuk tapi dia lepas. Sebab dia punya kuningan masih cantik. Oke, untuk mengetahui kuningan tuh bagus atau tidak, kuningan nih atau synchronize nih, dia tidak boleh rapat. Dia tidak boleh rapat dengan gigi. Dia mesti mau ada gap, ada jarak tuh. Kita tekan rapat pun dia sentiasa ada jarak. Sebab dia penyelaras. Kalau dia rapat, dia melekat, hub slip nih susah mau tangkap dia. Susah dia mau tangkap nih gear. Sebab kuningan nih melekat. Itulah namanya synchronize. Dia menyelaraskan sebelum hub slip nih tangkap nih gear. Gitu. Kalau dia melekat, contoh dia melekat, dia ngam-ngam di tengah begini. Dia tutup nih laluan gigi nih. Hub nih memang susah mau masuk lah. Susah mau masuk sebab kuningan nih dia mesti mau selari. Dia mesti mau selari. Itulah dia letak nih jarak tempat duduk tikus-tikus nih dia ada free. Tujuannya supaya kuningan nih boleh bergerak, menyelaraskan
dia mau selari begini, selari nih paret, baru hub slip nih boleh masuk dengan mudah sekali. Jadi dia jangan melekat. Jadi maksudnya ini kalau Rosa masalah gear susah masuk, bukannya gear lepas. Oke, kita tunjukkan dia punya gigi gear 1 yang susah masuk. Ini dia punya. Tengok nih synchronize nih, kuningan nih. Kuningan yang begini nih kan. Untuk gear 1 nih, ini gigi, ini kuningan. Tengok kalau saya kasih ukil dia, dia rapat. Dia rapat dengan gigi tuh nih. Dia rapat. Jadi gear susah masuk nih. Tuh, dia rapat. Oke, tengok yang ini. Ini yang lebih jelas sebab bersih. Nih. Tengok nih. Saya ungkil, ini gigi, ini kuningan. Saya ungkil dia tuh. Dia ada jarak. Nampak sebelah sana tuh dia punya jarak nih. Tuh, jaraknya jauh. Jadi dia punya maksudnya kalau gear susah masuk itu masalah kuningan. Kalau gear masuk tapi lepas dia masalah gigi. Senang cakap dia masalah gigi. Tapi kalau kena masalah begini memang kena beli satu set lah. Hub slip nih dengan gigi. Memang kena beli satu set begini. Sebab kalau ikut satu set dia ikut sudah nih tikus-tikus dengan hub slip nih, lepas tu beli lagi gigi. Jadi dia semuanya baru cantik tuh dia punya grip tuh. Oke, last kali masalah gigi gear 5. Ini gigi gear 5. Saya mau kongsikan masalah gigi gear 5. Kenapa Wira selalu bermasalah gigi gear 5? Oke, ini housing. Oke, kalau kita bongkar gearbox, gigi gear 5 nih dia paling luar. Paling luar sini dia. Oke. Tengok laluan minyak. Ini plastik hitam nih, ini corong. Oke. Kalau kita pasang gearbox kan dia punya kedudukan beginilah nih. Ini atas, ini bawah. Saat di sini kabel. Beginilah kedudukannya. Ini kaki mounting. Oke. Jadi minyak tuh datangnya dari sini. Minyak mengantar ke gigi gear 5 nih untuk membasahkan gigi gear 5 nih datangnya dari sini. Oke, dia nih pula macam mana dia dapat minyak? Dia nih di atas. Kedudukannya di atas begini. Untuk dia menyalurkan minyak ke gigi gear 5 tuh. Jadi bila engine berpusing, gear nih berpusing, minyak tuh merencit, terlempar naik, bertakung di sini, baru dia boleh kalau penuh baru dia boleh mengalir ke sana. Dia tempatnya paling tinggi, tempatnya paling atas. Jadi potensi untuk gigi gear 5 nih tidak dapat minyak yang cukup, dia sangat tinggi. Sebab dia harap corong nih. Jadi kalau minyak gearbox tidak pernah tukar, maksudnya dia pekat, dia punya rembesan tuh kurang, susah dia mau sampai pergi atas nih, sebab dia tempat paling tinggi. Itu satu. Kedua lagi, kalau gearbox ada leaking, jadi minyak gear sentiasa kurang, lagi lah susah minyak tuh mau sampai pergi sini. Jadi kalau jangan sampai, gigi gear 5 nih jahanam, tidak dapat minyak sepenuhnya. Jadi dia punya intinya, isinya minyak gearbox mesti cukup, mesti tukar, jangan pakai terlampau lama, takut dia terlampau pekat. Oke, tips untuk gear 5 pula. Contoh lah gear 5 tuh sudah pandai lepas, sudah lepas kan. Ini tips lah kalau pocket kering. Gear 5 nih kan dia di sini. Oke, kalau dia pandai lepas, kita boleh terbalikkan nih. Dia punya hub slip nih. Terbalikkan lihat dia. Gear 5 tuh dia di sini, paling luar. Kalau kita masuk gear, dia tangkap. Pre gear dia di sini. Gear reverse dia keluar.
Jadi satu sudut saja yang selalu dia pakai, sudut dalam cek ni. Jadi kalau belum teruk, belum ada duit, buka ni penutup gear 5 tu, cabut ni, kasih terbalik saja. InsyaAllah boleh selesai untuk sementara waktu. Itu pun berbanding dengan kerosakan gigi lah. Kalau gigi ni tidak teruk sangat rosaknya, tikus-tikus pun ni tidak teruk, kita boleh terbalikkan dia. Okey, macam yang sekarang ni saya akan terbalikkan dia. Untuk gigi gear 5 saya terbalikkan dia. Okey, itu tips untuk gearbox memahami susunan gear, jenis-jenis bunyi selain daripada bunyi bearing. Lepas tu masalah susah masuk dengan gear pandai lepas. Itu saja saya punya cerita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.